Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, kami akan mengadakan forum dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ida Hussaina binti Masani dan sahabat saya, Nur Izrina, akan menemu ramah dua orang jemputan yang hebat. Okey, saya akan memperkenalkan Puan Mariam Jamilah merupakan wakil daripada ibu bapa dan jemputan seterusnya, Puan Intan Yana, wakil juga daripada guru untuk bersama-sama menyertai dalam forum kita pada hari ini yang bertajuk adakah mendidik anak-anak dalam bahasa Inggeris pada masa kini perlu atau tidak? Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa, saya ajukan soalan pertama saya kepada Puan Mariam Jamilah. Okey, adakah kelemahan anak-anak Melayu terletak pada masalah penggunaan dan penguasaan bahasa Inggeris untuk bertuturan atau berkomunikasi? Apa pendapat Puan Mariam Jamilah sebagai ibu bapa? Okey, terima kasih kepada Cik Ida Rosliana kerana mengajukan soalan tersebut. Pada pendapat saya, kelemahan pertuturan bahasa Inggeris dalam kalangan anak-anak ni sebenarnya terletak pada kekerapan mereka menggunakan bahasa tersebut. Sekiranya ibu bapa menerapkan bahasa Inggeris itu seawal usia dan penggunaannya secara berkerap kali, ia sedikit sebanyak mungkin akan apa tu namanya, ia sedikit sebanyak mungkin akan memfasihkan lagi dan memahirkan lagi bahasa Inggeris dalam kalangan kanak-kanak. Okey. Okey, soalan yang kedua. Bahasa Inggeris yang dikuasai oleh anak-anak dalam memberi peluang pekerjaan dan pembelajaran dia menjadi semakin meluas. Apa pandangan dan pendapat daripada Intan Diana sebagai guru? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ajukan soalan ni. Okay, pada pandangan saya sebagai seorang guru, memang bahasa Inggeris zaman sekarang kini memang perlu diterapkan lah, terutama pada usia anak-anak daripada peringkat kecil lagi. Okay, hal ini kerana kita boleh lihat kenapa diterapkan daripada kecil, kerana bila semakin mereka dewasa, mereka masuk ke alam sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya masuk ke peringkat universiti, mereka akan menggunakan bahasa Inggeris ni sebagai bahasa nombor dua. Jadinya kalau tak diterapkan daripada kecil, agak susah untuk dia melakukan pembelajaran dan juga peluang pekerjaan dia sangat tipis lah, sebab kalau kita tengok sekarang pekerjaan ramai yang masa temuduga menggunakan bahasa Inggeris kan. Jadinya saya rasa sedikit sebanyak sebenarnya bahasa Inggeris membantu untuk anak-anak meningkatkan pembelajaran dan untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih tinggi lah. Okey, saya ajukan soalan ni kepada Mariam Jamilah, soalan yang ketiga. Okey, apa pandangan dan pendapat Puan Mariam Jamilah sebagai ibu bapa dalam membentukkan alternatif anak-anak ni? Untuk meningkatkan kemahiran mereka berbahasa Inggeris ke? Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey, pada pendapat saya, pembentukan alternatif dari pihak ibu bapa sebenarnya sangatlah penting. Kerana kanak-kanak ni dia membesar dengan ibu bapa. Ya, betul. Dari kecil dari ibu bersama ibu bapa. So penggunaan bahasa dari ibu bapa tu sendiri merupakan faktor utamalah untuk kanak-kanak tu dia fasih dalam sesuatu bahasa. Kalau di sini kita tekankan bahasa Inggeris kan. Betul. Sekiranya pada awal usia kanak-kanak tu tersebut, ibu bapa dah
ibu bapa dah dedahkan mereka dengan bahasa Inggeris, mungkin mungkin tiada masalah sekiranya mereka dah dewasa, bahasa tu dah sebati dengan diri mereka dan mungkin senang difahami, dituturkan dan diaplikasikan. Betul, betul. Okey, terima kasih kepada Mariam Jamila. Okey, saya akan berikan saya punya posisi ni kepada Nur Izlina. Terima kasih kepada moderator Kak Ida. Maaf ya, kawasan saya memang bising sikit. So, jadi kita teruskan soalan yang seterusnya adalah analisis maklumat. Soalan saya kepada wakil guru iaitu Intaliana. Soalan saya, sebagai seorang guru, apakah peranan yang sepatutnya untuk guru cara mengajar kalau mendapat murid yang lambat tangkap? Maksudnya dia dalam proses pembelajaran tu dia lambat. Apa yang sepatutnya seorang guru? Okey, saya faham. Okey, bagi saya lah sebagai seorang guru, sekarang murid-murid cepat merasa bosan, terutama kalau kita gunakan buku teks. Okay, fokus murid-murid ni sekejap je, mungkin dalam 5 minit ke bawah. Lepas tu kemudian dah mula nak berbual, dah apa kan. Jadinya saya sebagai guru kena lebih kreatif dalam mengajar, terutama kalau subjek bahasa Inggeris lah kan. Mungkin boleh dipelbagaikan cara dalam mengajar tu. Kalau buku teks kita kurangkan, okay, kita boleh buat yang lebih kreatif lah. Contoh penggunaan mind map kan, kita main lukis ataupun buat satu aktiviti berkumpulan, buat satu yang meronokkan. Okay. Sedikit sebanyak aktiviti yang kita pelbagaikan tu, kita boleh bagi dia lebih bersifat terbuka, fikiran dia lebih terbuka lah untuk faham dan terima. Kalau pembelajaran yang saya faham kan, pembelajaran kalau kita bezakan tengok buku tebal, jadinya lambat untuk dia terap. Sebab kita faham anak-anak tak semua dia pembelajaran dia cepat tangkap. Jadi untuk memastikan pembelajaran yang diberikan oleh guru sama semua dapat untuk murid lebih faham. So saya sebagai guru perlu pelbagaikan aktiviti supaya pembelajaran tu tercapai. Terima kasih kepada Intaliana. Okay, seterusnya saya akan tanya kepada Mariam Jamila berkenaan dengan peranan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa mereka mengungkung anak-anak mereka, apakah sepatutnya kita sebagai ibu bapa melaksanakan supaya anak-anak tidak terasa terkongkong? Boleh jelaskan? Soalan tu berkaitan hukuman terhadap apa ya? Soalan saya, kadang-kadang ibu bapa mereka terlalu memfokuskan pembelajaran berbanding aktiviti kanak-kanak. Jadi soalan saya, apakah patut sebagai ibu bapa mengungkung anak-anak dalam bahasa Inggeris melebihi bahasa Inggeris berbanding Okey, saya faham. Okey, terima kasih kepada soalan itu. Pada pendapat saya lah sebagai wakil daripada pihak ibu bapa sendiri, ibu bapa sewajarnya lah dia tidak sepatutnya mengongkong. Mengongkong untuk anak-anak itu lebih fasih berbahasa Inggeris. Pada pendapat saya, ibu bapa harus bijak mencari masa yang untuk dia mempelajari bahasa Inggeris. Satu masa ni dia mempelajari agama kita. Dan setiap waktu pembelajaran tu ibu bapa harus memberi galakan dan pelbagaikan aktiviti supaya mereka Puan Intaliana cakap tadi harus mempelbagaikan aktiviti supaya kanak-kanak tidak
pendapat saya ibu bapa tidak seharusnya mengongkong lah. Mereka seharusnya lebih faham anak-anak. Mungkin ibu bapa pada waktu pembelajaran bahasa Inggeris, ibu bapa boleh melihat apa yang anak-anak buat pada subjek itu. Terima kasih. Okey. Contohnya adalah peranan seorang guru. Antara belajar di media massa ataupun di secara berdepan, yang manakah lebih efektif kepada kanak-kanak untuk lebih mudah mempelajari bahasa Inggeris? Terima kasih. Okey, terima kasih soalan ni. Okey, kalau kita lihat kan zaman kini kita punya negara dilanda dengan wabak COVID-19, okay, jadinya pembelajaran adalah atas talian, di mana sangat menyukarkanlah untuk pada pihak guru, juga pada pihak anak-anak sendiri, dan terutama saya yakin Puan Jamila pun terasa terkesannya sebab anak-anak menggunakan telefon bimbit ibu bapa untuk belajar kan. Okay, jadinya saya rasa pembelajaran atas talian ataupun di media sosial ni sebenarnya perlu banyak pengembangan. Dia ada kelebihan dan juga ada kelemahan di sini. Ini kerana kalau kita pandang sudut kelebihan, pembelajaran tu lebih singkat lah, sekejap kan, kalau dibanding di dalam kelas bersemuka dengan murid. Tapi jika di atas tali di media sosial ni, kelemahannya saya dapat lihat adalah bila terlampau sekejap tu anak-anak tak boleh, kalau kita bagi kerja, okay, guru saya bagi kerja latihan pada mereka, kalau dalam kelas tu 30 murid tak sampai 30 pun yang hantar, okay. Kerana saya rasa pembelajaran atas talian ni saya tak dapat memastikan adakah pembelajaran saya ni tercapai ke, sebab yang hantar tu pun untuk saya semak semula tak semua kan. Jadinya pembelajaran atas talian ni memang sangat-sangat mencabar, dan sebagai guru saya cuba untuk kurangkanlah, kalau kita tengok Kementerian pun ada mengatakan kalau kita kurangkan, cari langkah alternatif yang lain. Kalau penggunaan telefon bimbit mengganggu pada terlibat dengan ibu bapa, jadinya kalau dekat sekarang kat sekolah sekarang ni guru ramai yang dah photostate bahan-bahan mengajar dan letakkan di pejabat, letakkan di pondok jaga, jadinya ibu bapa ataupun anak tu sendiri akan ambil lah bahan-bahan photostate tu, jadinya kat situ kuranglah untuk kita atasi pengajaran atas talian dalam media sosial ni. Okay. Terima kasih kepada Intan Diana. Okay, seterusnya adalah kesimpulan yang boleh diberikan. Teruskan kepada Maran Jamila. Kesimpulan bahasa Inggeris terhadap anak-anak ke? Ya, betul. Okey. Pada pendapat saya lah dan pada pandangan saya sendiri, bahasa Inggeris ni sewajarnya diterapkan kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi lah. Kerana kita tahu kini di Malaysia memang penggunaan bahasa Inggeris tu ibaratnya sangat penting pada kita untuk masa depan, untuk pendidikan dan pekerjaan. Pada pandangan saya, ibu bapa, bukan setakat ibu bapa lah, guru dan pihak yang terlibat, pihak masyarakat juga perlu mementingkan bahasa Inggeris ni dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Maria Jamila. Peranan guru pula, kesimpulan yang boleh diberikan? Terima kasih. Okey, pada pandangan saya sebagai guru, tajuk ni sangat-sangat menyeronokkan lah. Okay, sebab dapat membuka mata semua masyarakat, ibu bapa ataupun guru di luar sana untuk mementingkan bahasa Inggeris daripada usia anak-anak kecil lagi. Jangan tunggu dah besar, dah masuk alam sekolah baru nak dia aplikasikan bahasa Inggeris. Nanti akan menyusahkan anak-anak lah, bukan menyusahkan sangat. Maksud saya ialah dah biasa bahasa tutoran dia bahasa Melayu. Jadi bila tiba-tiba dia ajar bahasa Inggeris,
mereka susah untuk terima satu-satu perkataan tu. Jadinya daripada kecil, sebab pendidikan bermula daripada rumah, okey. Jadinya boleh daripada kecil tu asah kita boleh cakap perkataan-perkataan yang simple. Contoh yang mudah kan. Selamat pagi mungkin ditukar kepada good morning, selamat tinggal, goodbye dan seterusnya bagi saya lah. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Intan Liana. Seterusnya adalah majoriti kita sendiri iaitu Kak Ida. Okey, daripada keseluruhan bahasa Inggeris ni sebenarnya penting untuk anak-anak pada masa kini sebab zaman kita zaman dah berubah, zaman teknologi semua. So anak-anak kena maju. Ibu bapa pun perlu memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak. Jadi saya harap ibu bapa di luar sana bantulah guru. Pemudahkanlah kerja guru. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya adalah kesimpulan daripada saya sendiri. Okay. Daripada sini kita dapat melihat kepentingan bahasa Inggeris ni sangat-sangat penting untuk masa depan kita. Institut pembelajaran. Sebab apa? Sekiranya kita mempunyai kemahiran dalam bahasa Inggeris, ini memudahkan kita untuk mendapat peluang pekerjaan. Sebab apa? Sebab bila kemahiran itu ada, komunikasi dalam bahasa Inggeris ni akan lebih mudah. Jadi dari situ kita lihat bahawa bahasa Inggeris ni sangat-sangat penting. Itu adalah saya punya kesimpulan. Terima kasih untuk hari ini kepada Intan Liana dan Mariam Jamila untuk para